Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini ayat ayat 5 pada saya nasi. Okey, recap sikitlah sebab kita dah 2 minggu tak ada Quran. Okey, dalam ayat ni Allah bagi tahu 2 fungsi kenapa dia buat kita recap sikit kenapa Allah cipta uh, bintang, lampu-lampu. Dia kata tapi perkataan dia pakai kalau harfiah tapi dia cakap di dunia Allah ni mencipta, dia hias langit dunia ni dengan lampu-lampu, dia kata. Itu kiasan untuk bintang-bintang. Okay, itu satu fungsi Allah buat dalam ayat ni lah. Allah kata satu, bintang-bintang tu nak menghias langit. Maknanya ke langit ni kalau tak ada bintang memang tak cantik. Itu pasal Allah kata dia guna perkataan dia hias. Jadi nampak cantik. Rejaman untuk syaitan. Kita baru sampai kat situ. Okey. Bila Allah rejam, ulang sikit, bila Allah kata dia nak rejam, siapa boleh tunjuk muka, kita tunjuk muka lah. Bila Allah rejam, dia sayang ke dia benci? Dari perkataan rejam ni, kita tahu Dia syaitan benci. ni Allah benci lah kan. Kalau kita sayang, kita tak rejam. Itu pasal bila perkataan yang Allah pakai tu, dia dah bagi tahu kita banyak benda sebenarnya. Dia kata dia jadikan bintang-bintang ni, dia nak cakap pasal bintang, nak jadi rejaman untuk syaitan. Tapi dia pakai rejam. Kalau kena rejam, maknanya syaitan ni Allah benci. Bila Allah benci, kita kena find out. Kenapa Allah benci ni? Apa sifat-sifat dia yang Allah benci ni? Supaya kita boleh cek dekat kita. Ada ke sifat-sifat yang Allah benci kat kita? Itu je lah. Bukanlah syaitan habis. Kita pun baca. Okay. Dalam ayat ni, kita dah cakap 2 fungsi ya. Tapi dekat dalam ayat lain, Allah bagi tahu bintang-bintang ni untuk manusia senang cari jalan. Tapi tu dekat ayat lain lah. Tapi ayat ni dia bagi tahu 2. Bila cakap pasal bintang ni sebagai rejaman ni, sebenarnya bukan bintang tu kan, dekat apa ni, ayat lain dia bagi tahu sebenarnya detail dia yang dikatakan bintang sebagai rejaman tu, kita tengok dekat surah Jin. Kita tunjuk surah Jin. Ini kita dah buat dekat kelas Arab dah ni. Dia bagi tahu sebenarnya Jin kat mana? 72. Surah 7. Jin ni, okey, recap sikit. Jin ni sebenarnya ada 2 jenis. Jin ni kalau dia beriman, dia jin Islam lah, dia beriman sama manusia. Tapi kalau jin ni tak beriman, dia kufur, dia itulah syaitan. Macam itulah kita tahu dia tu syaitan. Jadi syaitan yang kita sebut ni, jin. Dia daripada kaum jin. Dia bukan malaikat. Masih ada orang percaya yang syaitan ni daripada malaikat. Bukan Kenapa kita tahu? Jin ni bukan malaikat. Cannot be malaikat. Dia kata malaikat kalau orang Kristian dia kata fallen angel kan. Dia kata malaikat yang melawan Allah. Lepas tu dihukum di apa? Curse lah. Jadilah syaitan. Tak boleh. Kenapa jin impossible to be malaikat? Kenapa? Saya fikir kita nak pakai otak ni. Kejadian malaikat macam ni. Kejadian manusia, kejadian malaikat ni dia taat kepada Allah. Itu kejadian dia. Dia tak boleh melawan Allah sebab dia dijadikan tak ada free will Dia bukan tak pandai. Dia pandai. Dia boleh bercakap dengan Allah. Kenapa ya Allah engkau nak jadikan manusia? Kan dia berdrama dengan Allah. Dia cerdik, dia pandai. Tapi dia tak ada free will. Malaikat tu kejadian dia. Dia ni dijadikan taat je dengan Allah. Jadi boleh tak syaitan ni, kalau dia malaikat, dia melawan Allah? Boleh tak? Tak boleh. Kejadian dia tu impossible. Dia tak boleh melawan Allah. Tak boleh. Malaikat dijadikan tu taat saja. Manusia dijadikan dengan jin, ada free will Boleh taat, boleh pilih untuk taat, boleh pilih untuk melawan kita. Itu pasal jin dengan manusia ni ada taklif, ada apa? Beban hisap ni. Malaikat tak ada. Sebab dia memang akan taat saja. Itulah dia. Jadi yang naik ke atas langit mencuri-curi, dia nak curi wahyu-wahyu ni, siapa? Ni jin lah. Masa tu belum turun Quran. Jin naik ke atas. Lepas Allah kata ayat 9, dia kata, ni jin tengah cakap, kami dulu dapat wahyu sebab wahyu turun bukan dekat Nabi Muhammad je kan. Wahyu turun dekat Nabi-Nabi lain pun turun wahyu. Musa pun dapat. Musa alaihissalam dapat wahyu. Nabi Isa alaihissalam dapat wahyu. Semua dapat wahyu. Dia mencuri-curi Tapi dia kata sekarang ni siapa yang cuba nak dengar-dengar mencuri-curi dengan
akan ada panah api, dia kata. Ni dia, Syihab ni. Baling ni Syihab sebenarnya. Syihab tu percikan bintang tu. Macam kita punya matahari ni, sebenarnya bukan bola bulat macam tu kan. Dia kan bish, 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 macam tu kan. Mm-mm. Dia kan melantun kan. Dia macam bukan api tu Syihab. Ni dia. Allah kata sebenarnya nujum, ya dia kata bintang-bintang nak rejam syaitan tu Syihab, percikan ni, percikan panah api, dia kata kat situ, percikan api. Kalau syuhubun. Okey. So itulah yang dia guna untuk um, apa ni, merejam syaitan tu. Okey, sekarang kita kenapa bila Quran turun aja Allah jaga. Malaikat akan baling tu, akan rejam syaitan ni. Sebab Allah dah janji dalam Quran, Allah kata wahyu dia yang Quran ni dia pelihara. Jadi kalau jin ni kadang-kadang kenapa dijaga, kenapa dipanah syaitan ni, dipanah jin ni tak bagi dengar wahyu? Sebab ada kemungkinan jin naik ke atas, dia dengar wahyu. Kemudian dia turun bawah, disampaikan, dia akan tukar. Dia akan bisik kan. Dia cakap, oh, sebenarnya ni datanglah was-was tu. Tu pasal Allah bagi, tak boleh dah dengar. Impossible lah. Tak boleh tukar dah wahyu. Tak boleh bisik-bisik dah. Syaitan ni tak boleh bisik-bisik kata ni salah. Tak ada, Quran ni takkan dia takkan tertukar, dia takkan, sebab dia dipelihara. Jin nak dengar, Allah janji dia pelihara. Kitab lain tak dijanji ya, tu pasal Injil, Taurat yang original yang turun tu lah bertukar dah sampai sekarang. Tak ada dah original sebab memang Allah tak janji pun, sebab dia bukan untuk orang akhir zaman. Dia untuk zaman dia saja. Jadi Allah kata sebab dia Salwa. supersede semua tu. Kan Memang Taurat dengan lain-lain tu. Injil semua ada kat dalam Quran hukum dia. Jadi tak perlu simpan. Okey. Salwa tak dengar. Putus. Ha, Hilang suara. Sekarang boleh putus-putus dengar. sangat. Sekarang boleh dengar tak? Okey. Ada Kena Eh? repeat sikit sebab dia putus-putus. Putus-putus tak apa dengar. Okey, ulang balik. Kenapa jin naik ke langit, Allah lempar dia dengan Ya. lemparan tadi kan, rejaman tadi kan. Kenapa Allah rejam, tak bagi curi-curi dengar ni? Sebab Allah benda ni jadi bila Quran start turun bila Quran start wahyu turun pada Rasulullah SAW, jin naik atas, dia kata, kenapa kita tak boleh naik ni? Dulu-dulu boleh kita dengar ni, curi-curi dengar, bawa turun kan. Dulu-dulu boleh, sekarang tiba-tiba tak boleh. Lepas tu baru dia find out, dia pusing-pusing satu dunia, baru dia pergi jumpa, itu kisah surah jin lah. Baru dia dengar Rasulullah ni kata, apa ni kami dengar ni, Rasulullah baca Quran, barulah tahu Quran turun, Allah pelihara. Tak ada siapa boleh curi dengar-dengar, boleh twist. Bawa turun ke bumi, nanti dia cerita benda lain, dia tukar-tukar wahyu. Tu pasal wahyu tu tak Allah jamin bukan datang daripada syaitan, bukan datang daripada, memang daripada Allah. Sebab impossible, sebab Allah dah jaga dah. Itulah dia kisahnya rujumal syaitan tu. Direjam syaitan-syaitan ni, sebab syaitan ni memang nak naik atas, nak dengar, nak bawa turun bawah, dia nak twist. Tukar cerita dia, tukar cerita. Jadi bercampur aduk lah. Which is what they have done with the previous kitab. Kitab dulu-dulu tu macam tu lah jadinya. Itu yang twisted tu. Rasa ilham lah, ilham. Ilham datang pada syaitan sebenarnya. Yang penulis, okey, itu cerita lain lah. Cerita very interesting sebenarnya. Kitab-kitab Injil dia orang sekarang ni. Macam mana twisted sangat macam tu. Okey, so dia kata, rujuk mali syayatin. Sekarang kita nak tanya pasal syaitan. Dia tak pakai syaitan. Syaitan kalau satu. Syayatin ni ramai. Maknanya syaitan ni ramai tak? Syaitan ni ramai Beranak lah. pinak. Orang nak ramai. Allah kata syayatin. Syaitan-syaitan. Okey, syaitan ni ramai. Tugas dia satu je. Nak goda manusia, nak buat dosa. Supaya masuk neraka dengan dia. Mana kita tahu? Sebab Allah bagi tahu kita. Dalam Quran, kita jangan mandai-mandai mereka. Kita apa-apa cerita pun dalam Quran, kita mesti tanya kat mana Allah bagi tahu. Surah Sad. Tengok surah Sad 30 lebih. Sad 38. Surah 38 ayat 82. 82. Okey, tengok. Tu dia kata Iblis jawab, dia cerita lah. Dia cerita adalah lagi kat atas kan. Dia minta tangguh sampai hari kiamat. Dia kata kan. Ni ceritakan kan jin, dia kata, okey lah dia dah kena laknat tapi minta tangguh boleh tak?
Demi kekuasaan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dia kata. Itulah dia. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Mukhlis. Ikhlas di antara mereka. Siapa yang ikhlas, yang beribadat dengan Allah, syaitan tak boleh bisik sebenarnya. Yang boleh bisik, yang ikut syaitan ni, yang tak mukhlis ni, yang tak ikhlas. Tak kan syarat buat amal soleh kan mesti ikhlas. Hanya kerana Allah kan. Itulah dia. Siapa yang tak, syaitan boleh usik. Dan memang itu kerja dia. Iblis kata, demi kekuasaan kau, dia akan sesatkan kita. Allah cerita kat kita. Inilah kerja syaitan. Syaitan ni kerjanya nak menyesatkan kita ni. Kecuali orang yang tak sesat, yang dia tak boleh sesatkan siapa? Mukhlis. Dia kata. Orang yang ikhlas beribadat kerana Allah. Itu lagi satu pengajaran. Jadi kita ni, apa-apa ibadat kita mesti kerana Allah. Kalau kita buat apa? Buat baik pun. Kenapa? Bila kita ikhlas buat ibadat, kita tak akan minta balasan kat orang. Kita akan buat je baik. Buat je lah baik. Sebab kita tak harap kat orang kan. Kita harap Allah balas kita. Itu pasal kita tak ada sakit hati. Kalau kita hantar buah kacang kat jiran sebelah bulan puasa. Lepas tu tak balas-balas. Dah 5 kali dah kita hantar. Dia tak balas-balas. Kita macam apa orang sebelah ni kan. Tak hantar balas. Tak ada. Kita hantar 10 kali pun tak apa. Sebab bukan dia nak bagi. Bukan nak harap bubur pulut hitam dia. Kita nak harap tu. Yang kat sana kita hantar dapat pahala dekat akhirat tu kan. Bila kita fikir macam tu. Kita sakit hati tak? Tak. 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 Kita buat je lagi kan. Kita okey je. Ya. Kalau kita rasa sakit hati, bukan kerana Allah tu. Bukan mukhlis tu. Sebab harap nak bagi dia kat atas, harap dia cakap baiknya jiran I sebelah tu. Dia nyanyi-nyanyi kan kat masjid. Dia tu baik, sawah tu baik, hari-hari hantar masjid. Kita harapkan pujian dia ke? Kita harap dia balas kat kita ke? Dia harap lah. Tak jadi mukhlis. Kalau tak mukhlis, apa dia? Setan boleh sesatkan kita. Kalau kita mukhlis, setan tak boleh usik kita. Sekarang mukhlis. Kita kena ajar diri kita ni buat apa-apa kerana Allah. Buat apa-apa kerana Allah. Itu dia punya dalil dia. Syaitan ni ramai satu. Dua, kerja dia goda je Bani Adam. Goda Bani Adam ni supaya sesat, supaya masuk neraka dengan dia. Dia dah memang tentu masuk neraka. Iblis, Allah dah kata dia memang masuk neraka. Dia sesat-sesat biar ramai masuk neraka dengan dia. Okey. Bila lupa pada Allah, bila tak ingat Allah, kita akan jadi, syaitan akan jadi sahabat baik kita. Ini masalah ni. Kita ni tak jadi syaitan. Tapi kita bukan syaitan. Kita manusia. Tapi kalau kita lupa pada Allah, kita sahabat baik dengan dia. Mana tahu? Allah bagi tahu. Okay? Semua-semua benda ni Allah dah bagi tahu. Kat mana? Kat Zukhruf. Tengok Zukhruf. Zukhruf atas sikit. 43. Okay. Tengok ayat 43. Ayat 36. Sebab benda semua berkait-kait. Ayat 36. Dia kata, wa man ya'shu. Okay, tak apalah. Baca Melayu lah. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan. An zikri Rahman kan. Wa man ya'shu an zikri. Ingatan Ar-Rahman. Ingatan peringatan Allah lah. Siapa yang berpaling. Berpaling tu lupalah. Berpaling tak ingat. Kami akan adakan baginya syaitan. Syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Selalu ada dengan dia. Clear tak ayat ni? Ya. Clear Ayat ni amaran Allah kat kita. Dia bagi tahu siap-siap. Tadi dia kata, rujuman li syayatin. Ayat lain dia kata, siapa yang berpaling, lupa pada Allah, Allah adakan syaitan tu. Syaitan tu lah jadi teman yang selalu duduk dengan dia. Kalau lupa pada Allah, kita ada teman syaitan. Kita jadi sahabat baik syaitan. Kalau kita lupa pada Allah. Berkait dengan ayat tadi, dan syaitan ni nanti Allah rejam. Kita Kita ni pun sahabat kan. baik. Kita ni sahabat baik. Kita pun terkena lah nanti ni. Kalau Allah laknat, terkenalah kat kita. Pasal Nabi kata kalau cari kawan, kalau nak cari kawan, pandang kawan keliling kita. You will be like the friends around you. Dia kata. Kita kena berkawan dengan orang yang baik. Peringatan Allah ni, zikri Rahman ni dapat kat mana ni? Zikri Rahman ni, Zakarah ni ingat. Peringatan Allah ni, ingatan pada Allah ni dapat kat mana kita ni? Mana nak dapat peringatan Allah? Quran, hadis. Tu je lah. Quran, hadis. Siapa yang berpaling daripada Quran, tak baca Quran lah maknanya. Tak baca Quran. Tak tahu pasal hadis, tak dengar-dengar pasal hadis. Tak baca Quran satu. Baca Quran tapi tak faham. Samalah kan? Tak dapat peringatan. Samalah tu. Inilah dia, ciri dia. Orang yang berpaling zikri Rahman ni pada
zikri peringatan Allah ni. Ya. Peringatan Allah ni mana? Al-Quran, hadis. Siapa yang lupa, tak belajar, tak tahu, inilah dia. Allah kata, Allah jadikan syaitan tu teman yang ada dengan dia. Kita ni, tapi tak nampak kan? Tapi bangkai kita lupa, tak baca Quran, adalah sebelah ni. Takut. Oh, ini ke sebelah kita. Apa contoh? Sebab kita kena bawa balik ke benda yang contoh yang applicable kat kita. Bila kita tak ingat ni. Paling biasa apa? Masuk rumah tak bagi salam kan? Itu semua pengajar Nabi kan? Nabi ajar. Kalau kita ingat, kita buat kan? Masuk rumah tak bagi salam. Syaitan pun ikut kita. Bagi salam, dia tinggal kat luar. Dia tak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita seru aja anak-anak kita masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tinggal kat luar. Makan tak baca bismillah. Ada tak? Ada. Orang makan tak baca bismillah. Bila tak baca bismillah, syaitan panggil. Oh, mari, kenduri. Makan sama-sama. Hadis Nabi. Macam tu. Apa lagi? Yang berpaling daripada Quran, berpaling pada hadis. Itulah maksud dia. Kan? Peringatan ni datang di mana-mana. Quran, hadis. Berpaling pada hadis apa? Apa yang Nabi ajar, kita tak ikutlah. Macam tadi kan, Nabi kata makan tangan kanan. Nabi kata nak makan baca bismillah. Nabi kata masuk rumah baca bagi salam. Keluar rumah apa ucapan baca ayat kursi. Tawakkaltu 'ala Allah kan. Dia kata ini semua ajaran Nabi ni. Kalau berpaling, inilah dia. Syaitan tu jadi teman lah. Okey, berpaling itu hadis. Berpaling pada Quran. Ramai tak? Ni ramai ni berpaling pada Quran. Sebab ayat Quran hukum-hukum dalam Quran ni dia tak ada dispute. Hadis ni bolehlah kita kata hadis dhaif, hadis entah palsu, boleh sebab dia banyak grade kan. Bolehlah kalau macam tu Tapi Quran tak boleh. Potong tangan kalau mencuri. Kita cakap, kudunglah semua orang macam tu. Berpalinglah tu. Ya'shu tu. Berpaling. Allah kata apa? Faraid, perempuan 1 bahagian, lelaki 2 bahagian. Apa ni tak adil? Mana boleh? Berpaling tu. Pada Quran berpaling. Nah, apa lagi? Lelaki boleh kahwin 4. Mana boleh? Tak boleh kahwin 4. Mana orang sekarang ni tak boleh. Paling-paling kahwin 4. Tak boleh dalam Quran dibenarkan kan? Dia punya syarat tu tak apalah. Tapi apa lagi? Yang kita selalu aurat. Allah kata tu tak aurat. Kita kata sekarang moden. Mana ada orang lelaki berahi tengok kita? Tak ada. Biasa je sekarang ni. Buka pun tak apa. Berpaling pada Quran lah. Sebab itu Ada yang semua hukum. suami tak bagi pakai tudung? Oh, itu kena cakap dengan suami. Awak macam mana? Tapi Quran lah. Dia melawan Quran lah maknanya kan. Sebab itu hukum-hukum yang clear dalam Quran. Apa? Minum arak kan? Very clear. Dia kata tak apa. Sikit. Dalam kek je. Ada tak? Riba lah. Riba paling banyak. Riba. Ada ni kawan-kawan. Kan kek kan. Kek orang putih kan. Teman-teman luar. Sikit je. Dalam tu bukan mabuk pun. Tak apa. Dalam kek kan. Ada. Ini yang applicable kat kita sekarang ni. Yang biasa sekarang ni. Alah susah nak cari ayam halal ke Kelana jauh lah. Makan je lah ayam katuk tu bismillah banyak. Kata kan. Ada. Apa tak ada. Ada. Ini benda Ayam yang. Sainsbury. Ayam Ayam Sainsbury. Sainsbury. Kan. Main Ini beli kat applicable situ. tak? Memang kan. Kan. Dia kata tak dia ucapkan bismillah kan. Dalam Quran. Okey. Apa dia? Kenapa duk cakap ni? Sebab ni dalam diam-diam ni kita ada teman syaitan rupanya. Kalau kita berpaling daripada hadis, berpaling daripada Quran, kita ada teman syaitan rupanya. Allah nak bagi tahu. Okey, dan syaitan ni rujuman lisyayatin. Allah kata ada rejam. Siapa lagi jadi teman baik syaitan? Ini okey. Ini yang kita menggigil sikit lah. Menggigil sikit bila dengan Isra. Sebab kita nak tahu siapa ni. So, siapa yang berpaling daripada Quran, berpaling daripada hadis? Teman syaitan. Isra. Tengok Isra. Ayat 27. Ayat 27. Okey. Dia kata apa? Innal mubadzirin. Mubadzirin apa? Orang-orang yang membazir. Adalah siapa tu? Saudara-saudara syaitan. Membazir. Ini kita ni sangat-sangat possible sih masuk dalam ni. Tudung ada berapa? 200.
10 tak? Ramai banyak tak pakai? Baju Lain lah, apa? banyak baju. Baju banyak kan? Baju banyak. Ada yang tak pakai dah 2 bulan, 2 tahun tak pakai. Dia kan? Baju kahwin dulu pun ada, sayang nak bagi orang. Bagilah orang. Itu Tak sentimental nak value. masuk. Tak boleh dah. Ada orang dapat pahala, dapat pahala. Tak kisah. Tak apalah. Ini semua siapa-siapa lah. Tak kisahlah. Allah kata ni, innal mumbazirin kanu ikhwana syayatin. Saudara syaitan orang yang membazir ni. Apa yang membazir? Makan. Pergi makan kan, orang belanja makan. Order buat banyak. Orang bayar kan. Lepas tu tak habis. Bazir. Kan? Masak buat banyak. Habis. Pagi makan lain. Tengah hari makan lain. Tapi tak habis. Membazir. Saudara syaitan. Ni kita takut. Sebab kita ni ada juga ni sifat-sifat nak membazir ni. Lagi. Siapa? Tengok Sot 72-74. Kita tengok Siapa lagi? Tadi yang berpaling daripada hadis, berpaling daripada peringatan Allah, Quran, hadis, orang yang membazir. Tengok 72, Sot 72. Siapa? Ini Allah kata, apabila aku kesempurnakan kejadiannya, ini siapa cerita pasal Adam kata tersungkurlah faqa'un, bersujud kepadanya. Lepas tu seluruh malaikat sujud ke semuanya. Lepas tu kecuali iblis. Sebab apa dia tak nak sujud? Dia sombong. Ini clear Syaitan ni dia kena laknat ni sebab dia sombong. Iblis ni ketua syaitan. Dia sombong diri. Dia termasuklah orang yang kufur kafirin. Sombong. Itulah saudara syaitan. Lepas tu dia sambunglah cerita-cerita pasal tu Syaitan ni sifat dia yang paling Allah benci, dia sombong. Dia rasa dia lagi tahu. Dia rasa dia lagi pandai. Dia ingkar perintah Allah. Sombong. Okey. So sekarang kita dah tahu dah syaitan. Siapa syaitan ni? Kita takut ni. Kenapa kita nak duk semak syaitan ni? Sebab syaitan ni Allah rejam dia. Allah benci dia. Allah laknat dia. Dan Allah bagi tahu ada certain sifat ni kita akan jadi teman baik kepada syaitan ni. Satu apa? Kalau kita berpaling pada pengajaran Allah, peringatan pada Allah, hadis dan Quran. Lagi 2, yang dalam Quran diceritalah siapa yang suka membazir. Yang ketiga, yang sombong. Ini semua kawan-kawan baik syaitan. Kalau kawan baik dengan syaitan, dia kena rejam, kita ada chance tak nak kena rejam juga ni. Kena rejam ni kena laknat Tak fizikal, boom-boom, takut pula bangun pagi kena rejam dengan percikan api dari bintang. Tak adalah, tak kena kat kita kan. Kena rejam. Kiasannya kena laknat jugalah. Okey, itu dia punya ikut perangai syaitan. Okey, kerja syaitan nak menyesatkan manusia. Kalau dia teman baik kita, senang tak dia nak sesatkan kita? Senang. Kita dah kawan baik dengan dia, kita dengar kan cakap kawan kita kan. Kalau kita ada kawan, tahu tak? Kita dengar cakap orang yang kita tak kenal ke, kita dengar cakap kawan kita. Kawan lah kan. Ya. Cuba apa-apa pesan pun. Sama macam benda baik. Kawan kita ajak benda baik, kita dengar cakap kawan. Bila yang tak berapa kenal, entah siapa-siapa, Minah kerja kat Maidin ke, tiba-tiba datang kat kita kan. Kita tak apa nak dengar lah. Kita tak dengar dia, tak kenal dia. Tapi kalau kawan yang cakap, okey, betul lah juga tu. Kawan kita cakap gitu. Betul-betul nak ikut kan. Kalau syaitan kawan baik kita, dia suruh kita buat baik ke buat jahat? Syaitan kan? Buat jahat. Pasal kadang-kadang kita senangnya nak buat jahat. Lepas ngaji-ngaji, buat pula session mengumpat kan? Biasa tak? Biasa. Bukan kita lah. Orang London. Orang sini. Kau orang Bukit Jelutong. Okay. Betul tak? Sebab kita kawan baik dengan syaitan. Okey. Sambung. Sebab dia kata, wa'atadna lahum azab as-sa'ir kan? Okay. Sebab apa sekarang ni? Kita ni dah tahu sifat-sifat syaitan ni. Syaitan ni boleh jadi teman baik kita. Dan syaitan ni Allah rejam dan Allah buat apa? Wa'atadna, sambung. Wa'atadna lahum azab as-sa'ir as-sa'ir. Bukan ni tu. Azab as-sa'ir. Okay, ni ayat 5 ke ayat 6? Ayat 5 kot. 5. Ayat 5. Okey. Wa'atadna, dan ambil makna je sebab kita bukan belajar Arab. Telah kami sediakan
Kalau I salah beritahu telah kami sediakan bagi mereka. Okey, siapa mereka? Hum ni siapa? Bagi mereka. Syaitan tu lah. Apa? Azab neraka sa'ir. Okay. Neraka sa'ir ni apa? Api yang membakar. Ada terjemahan dia kata api yang membakar. Kalau jahim menjulang-julang, dia kata maksud dia. Sa'ir ni membakar. Tak silap. Yang menyala-nyala. Menyala. Okey lah. Membakar, menyala-nyala. Boleh lah. Neraka sa'ir. Okey. Allah kata dia sediakan bagi mereka, bagi syaitan ni apa? Azab as-sa'ir. Habis kita kan kawan baik syaitan. Bukan kita, na'udzubillah. Kalau kita ada sifat-sifat tu tadi ni, kita kan teman baik syaitan kan? Agak-agak kita ikut tak ni? Yang kita takut tu itulah. Kita ikut kan? Jadi Allah bagi amaran dekat kita. Wa'atadana lahum azab as-sa'ir. Untuk diorang ni, syaitan ni, neraka sa'ir. Jadi kamu, kalau ikut ada sifat-sifat macam tu, atau kamu teman baik dengan syaitan tu, inilah dia. Inilah tempat kamu. Itulah message dekat kita. Untuk syaitan ni neraka sa'ir. Jadi kita ni jangan jadi kawan baik dia. Takut kita terikut orang masuk situ. Itu message untuk kita. Kita jangan bersahabat baik dengan syaitan. Okey, sebab dia bersambung ayat 6 Terus. Ayat 6. Walillazina kafaru birabbihim azab jahannam kan? Sekejap Situ. Okey. Walillazina kafaru birabbihim. Inna kafaru birabbihim azabu jahannami. Jahannama tak boleh jahannami. Azabu jahannam. Okey, lepas tu ni. Wabi'sal masir. Okey, 9. Dan bagi orang-orang yang kafaru, telah mereka dia pakai apa? Kufur ke ingkar? Kafaru ni ingkar Ingkar. Okey, dia maksud dia ingkar kafaru ni. Telah mereka ingkar. Dengan Tuhan mereka. Ambil makna dulu Telah mereka ingkar dengan Tuhan mereka. Ada bagi mereka macam tu ada azab jahannam, azab neraka jahannam. Okey. Kita ambil satu-satu. Ambil kafaru dulu. Orang yang okey, ambil Rabbihim dululah. Kita nak sebut Rabbihim dulu Allah tak cakap telah mereka engkar billah dengan Allah, tak. Kenapa Allah pakai Rabb? Bila sebut Rabb ni, Rabb ni dia kena bawa makna apa kat kita? Pencipta. Itu dia punya underlying meaning dia. Bila sebut Rabb ni, bukan yang disembah tu. Dia nak sebut dia yang mencipta, dia yang beri rezeki, dia yang atur takdir kita, dia yang pelihara kita, dia yang tempat minta apa-apalah. Minta-minta tu, semua tu Rabb. Kalau ilah, sembah. Sembah dia, Rabb. Allah pakai apa? Ilah ke? Allah pakai Allah ke? Tak. Allah pakai Rabb. Bila dia pakai Rabb tu, ada message untuk kita. Nak bagi tahu kita, mengingkar telah mereka ingkar dengan Rabb. Bukan ingkar dengan Allah, dengan Rabb ni. Yang mencipta, yang beri rezeki, yang pelihara kita, yang sentuhkan takdir kita, yang atur hidup kita ni. Ingkar ni apa? Sekejap lagi kita sebut ingkar. Allah nak bagi tahu, tak patut manusia ni ingkar dengan pencipta dia. Pasal dia pakai Rabb. Tak patut. Nak bagi tahu,
Pencipta yang bagi kita segala-galanya ni, tak patut kafaru, tak patut kita ingkar dengan dia. Bagi contoh dalam macam ni. Bawa ke bawah sikit. Kita ni siapa lahirkan kita? Mak dia dah nak ambil waktu. Tak apalah, sikit lagi sikit lagi Siapa nak keluar boleh keluar sebab nak ambilkan sikit je. Siapa yang bela kita? Siapa yang lahirkan kita? Mak Mak. kita kan? Siapa yang belikan susu untuk kita, yang jaga kita, yang cari rezeki, penat kerja siapa? Ayah kita, mak kita samalah Dulu mak I pun kerja. Kerja, cari duit. Mak bapak kita lah. Lahirkan kita, lepas tu bela kita masa kecil tu kan. Masa kecil-kecil, mak kita pun bagilah kita susu, minum susu badan lah, minum susu. Dah besar sikit, dia buatkan bubur untuk kita kan. Bila kita pergi tandas, tak reti lagi sendiri. Dia pun bersihkan kita, mandikan kita. Patut tak kita lawan dia? Pasal kita tak boleh cakap, pun tak boleh Allah kata setitik air ibu, susu ibu tu, kita tak boleh balas. Segunung emas pun tak boleh balas. Itu mak ayah kita. Dengan Allah, mak ayah kita bagi kita mata tak? Tak. Siapa bagi? Allah. Penglihatan Allah bagi. Mak ayah kita punya sayangan kita tu bagi kita makan, bagi kita minum, bela kita, bersihkan kita kan. Selamatkan kita. Nyamuk pun dia tak bagi gigit, letak kelambu kan. Jaga kita physically. Tapi dia tak bagi kita mata. Mak ayah kita kan. Dia tak bagi kita telinga, tak bagi kita akal yang cerdik-cerdik belajar sains ni. Tak, tu Allah bagi. Dengan mak ayah kita pun tak boleh sikit. Dengan mak ayah kita pun kita tak patut melawan. Dengan Rob kita patut kita lawan ke? Inilah mesej untuk kita ni. Allah pakai Rob ni. Yang bagi kita, yang cipta kita elok-elok macam ni. Yang lawa-lawa ni. Yang handsome-handsome ni. Semua atas dunia ni. Rob. Pencipta kita. Patut ke kita ingkar dengan dia? Tak patut. Allah nak kata tak patutlah kita nak ingkar dengan dia. Ingkar ni apa? Ingkar ni simple je. Ingkar ni tak buat apa Allah suruh, buat apa yang Allah larang. Itu ingkar lah. Okay, ingkar ni besar cerita dia. Ingkar ni dia ada banyak tahap dia. Kita ada 2 minit. Okay, kita review je lah next week lah. Sebab dah panjang cerita dia. Nanti kita cakap pasal ingkar ni. Sebab ingkar ni, paling Allah tak suka ingkar ni. Nombor 1 sekarang nak kita bawa time sekarang. Ingkar ni dia kata Allah pun tak ada. Biasa tak? Ada kan? Atheist kan? Sekarang kan? Dia kata, mana ada Tuhan? Mati-matilah. Ni saya dulu konsultan pada England dulu orang kerja kat sini. Dia atheist lah. No, so what is no such thing as God. When you die, you die. It's just blackness. Dia kata, ada tak? Ada. Tak, dia kata Tuhan pun tak ada. Ingkar. Kafaru. Nombor 2, dia kata ada Tuhan. Ada Tuhan. Tapi Ganesh pun Tuhan juga. Tapi Shiva pun Tuhan juga. Lembu pun Tuhan juga. Dia kata, kan? Itu syirik. Ada kan? Ataupun dia kata bukan Allah yang Tuhan. Ada Tuhan tapi Tuhan dia Zeus. Tuhan dia Thor. Kalau Viking kan. Tuhan dia Odin dia kata. Tuhan dia Jupiter. Apa-apa lah. Ada. Tak pun sama lah. Ni Tuhan tu pun Tuhan juga. Tuhan Buddha pun Tuhan juga. Dia kata Tuhan Ganesh pun Tuhan. Tuhan Allah pun Tuhan juga. Syirik. Benci. Ada tak orang yang kata ada Tuhan? Tapi dia kata Nabi Rasulullah SAW bukan utusan. Sampai Musa je Allah hantar. Dia tak? Ada Yahudi kan? Yahudi kata tak. Mana ada Allah hantar utusan lepas Nabi Musa alaihissalam? Ada yang kata mana ada utusan selepas Nabi Isa? Dia tak beriman dengan Rasul. Ingkar tak? Ingkar. Ini semua ingkar-ingkar yang tak beriman. Tak beriman. Dia ingkar. Bila dia ingkar dengan Rasul kita, dia ingkar lah dengan Quran kan. Dia ingkar lah dengan kitab kita. Ingkar. Tapi ada tak yang lagi selapis lagi? Tapi next week kita buat selapis lagi. Ya ada. Allah ada memang. Dan kita beriman dengan Rasulullah SAW. Dan kita beriman dengan Quran. Tapi dia melawan. Tadi dah cakap kan? Dah cakap dah kena tutup aurat. Takkanlah zaman sekarang ni tak moden kan? Atau dia kata tak boleh minum arak. Kita kalau tak entertain orang. Sebab minum arak ni bukan minum je. Beli pun tak boleh. Bagi hadiah pun tak boleh. Serve pun tak boleh kan. Tapi macam mana kita ada konsultan orang putih. Dia ni minum arak. Kenalah beli. Kenalah. Ada tak? Kapal terbang kita? Kalau tak serve arak, bankrupt lah kapal terbang kita kan. MAS. Ada tak? This is relevant to our time Dia beriman. Dia kata Allah ada. Rasulullah pun kita percaya. Tapi dia ingkar lah. Ingkar.
Kenapa nak cakap ni? Sebab untuk mereka ni siapa? Ada apa? Azabu Jahannam. Okey, lepas tu nanti kita kena cerita pasal Jahannam ni apa? Apa Jahannam? Jangan baca je Jahannam tu. Jahannam tu kena datang image kat kita. Cukup. Tak sempat. Kita masa tak banyak kalau nak tadabbur. Dia memang kan ayat dia pendek je tapi kita nak satu-satu perkataan-perkataan ni semua Allah pilih ada sebab. Bukan suka-suka hati Semua perkataan yang Allah guna dalam Quran tu sebenarnya ada pengajaran untuk kita. Yang I cerita ni pun ringkas je tak banyak. Apa yang I belajar je lah. Banyak lagi yang tak belajar kan. Tapi siapa ada nak boleh share yang belajar lebih mendalam lagi kita share. Kita sama nak dapat pengajaran. Kita sama-sama cuba improve diri kita lah. Kita ni banyak kekurangan. Okey, cukup kita jumpa minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik semua dari Allah, yang tidak baik dari kelemahan saya. Minta maaf banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mak Salwa.